Alhamdulillah. Okey, nampak gambar cikgu dah? Okey, pada sesi yang lepas kita dah masuk tajuk nisbah. Kalau cikgu tengok pada rekod yang lepas, last latihan kita adalah latihan 4.2. Yang ni adalah di bawah tajuk kadar. Nisbah kita dah belajar 4.1 nisbah, 4.2 adalah kadar. Cikgu dah bincang dalam sesi yang lepas. Kita bincang sehingga 4.2A dan 4.2. Betul tak? Kalau tengok pada rekod yang lepas, kamu boleh buka di video yang cikgu dah share. Okey, pada sesi yang lepas kita dah, last kelas kita adalah pada 5 hari yang lepas. Video tempoh 56.56 saat, 56 minit. Okey, last itu cikgu dah ajar tajuk 4.2A lah. Kalau tengok di sini, cikgu harap kamu ulang kaji apa yang dah kita bincang sebelum ni. Dan hari ni cikgu nak sambung. Okey, nak sambung tajuk seterusnya adalah 4.3 kadaran. Okey, dia sebenarnya nisbah, kadar dan kadaran ni saling berkait lah. Benda yang berkait, hampir sama lah. Okey, hampir sama. Jadi kita pergi terus lah, cikgu bincang terus. Kalau tengok pada slide show yang nota yang cikgu bincang ni, di sinilah last pada kelas yang lepas. Okey, pada kelas hari ni cikgu nak sambung. Kita harap kita dah habis tajuk ni sebelum buka sekolah. Dan kita akan teruskan lah seberapa yang boleh lah. Okey, di bawah tajuk kadaran. Okey, cikgu lebih suka kita bincang terus berdasarkan contoh situasi. Kita bincang berdasarkan situasi, kita lebih mudah faham lah. Okey, kalau tengok contoh yang ke-7. Okey, contoh 7, contoh latihan 4.3A dan contoh 8. Okey, kalau tengok di sini, okey, edit sikit. Penyelesaian dia. Okey, cikgu letak siap-siap di sini. Contoh 7, latih diri. Okey, latih diri 4.3A. Okey, kalau tengok pada contoh soalan yang ke-7, okey, sebenarnya dia lebih kurang sama apa yang kita bincang sebelum ni, nisbah, kadar dan kadaran. Okey, yang ni kita masuk kadaran lah. Sub tajuk adalah kadaran. Okey, dia kata tuliskan satu kadaran bagi setiap situasi berikut. Okey, dia kata jika soalan A, jika 10 kacang mempunyai gisim 17 gram, maka 30 kacang mempunyai gisim 51 gram. Okey, jadi kadaran dia, kalau kita tengok pada contoh buku teks ni yang diberi. Okey, dia buat kaitan yang macam mana kadaran. Okey, 17 gram 17 gram bagi 10 biji sama dengan 51 gram bagi 30 biji. Okey, dia buat dalam bentuk kalau dari segi kadar dia adalah sebenarnya sama. Kadar maksudnya kalau dari segi persen dia nisbah apa istilah tu, lupa. Okey, kalau kita tengok sini, okey, dia kata 10. Ni dia bukan nak bentuk nisbah, dia bukan nak dalam bentuk nisbah, walaupun kita boleh tulis nisbah dia adalah bentuk 10 biji kacang bagi 17 gram. Inilah nisbah dia. Kadar dia pun bagi setiap 17 gram sama dengan 10 biji kacang. Okey, jadi
Kalau kamu tengok, contoh dia katakan, okey, soalan A dari segi kadar dah 17. Okey, okey, cikgu tak boleh nak ni approve lagi. Okey. Okey, jika contoh saya kata 17 gram, 17 gram bagi setiap 10 biji kacang. Okey, jadi kalau 1 gram, kalau sebiji kacang sama dengan berapa gram? Kalau ikut nisbah dah. Maksudnya kita bahagi 1.7 gram per biji. Ni kita nyatakan dalam bentuk kadar. Okey, kalau dalam bentuk kadaran, 17 gram per 10 biji. Okey, dia sama dengan 51 gram per 30 biji. Dia tak ada pengiraan apa. Dia suruh tuliskan dalam bentuk satu kadaran je. Hubung kait antara kuantiti unit yang pertama dengan unit yang kedua. Okey, unit pertama adalah biji buah, yang unit kedua adalah gram. Okey, dia hubung kait lah. Okey, kita tengok yang soalan B. Jelajah lumba basikal itu di Langkawi bermula daripada Kedah dan berakhir di Melaka, meliputi jarak sejauh 1180 km. Jarak ini ialah 23.6 cm pada sebuah peta dengan keadaan 1 cm. Maksudnya, okey, dia kata sini jarak dia untuk B, soalan B, dia punya kadaran ni. Kita bukan nak kira dia punya berapa kilometer. Tak, kita hanya nak bentukkan suatu kadaran lah. Okey, dia kata jarak, okey, 1180 kilometer. Okey, bagi setiap, okey, 23.6 cm di atas peta. Maksudnya 1180 km di atas muka bumi bersamaan dengan 23.6 cm di atas peta. Okey, hubung kait dia dengan keadaan 1 cm mewakili, maksudnya 1 cm. Okey, 50 km bersamaan dengan 1 cm. Okey, itu hubung kait dia. Maksudnya 1 cm bersamaan dengan 50 km. Kalau 23.6 cm bersamaan dengan 1180 km. Ni punya, dia punya satu kadaran dia. Kadaran. Kita tengok dulu contoh. Okey, contoh 4.3a. Okey, jika 3 bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga berapa? Okey, ini kita guna kaedah kadar dan kadaran lah yang cikgu ajar sebelum ni kan. Okey, kalau dia kata jika 3 biji bola, okey, jika 3 ni bukan suruh cari berapa kan, 3 biji bola berharga RM5. Contohnya tetap RM5 bagi 3 biji bola, maka okey, ni soalan ni sama, dia suruh tulis dalam bentuk kadaran. Dia bukan suruh kita kira. Maksudnya kadaran ni dia suruh rate menyatakan dalam bentuk satu kadaran lah, situasi ni. Okey, RM5 bagi 3 biji. Kalau RM20 bagi, okey, RM20 untuk 12 biji. Okey, ini dia punya kadaran dah. Okey, kalau tengok di sini, tinggi 4 blok kayu yang disusun menegak ialah 24 cm. Apabila raju menyusun 13 blok kayu menegak, tinggi susunan blok itu adalah 78 cm. Jadi hubungan situasi pertama, kadaran dia berkadaran dengan situasi yang kedua. Okay, situasi pertama 24 cm bagi 4 blok. Yang ni A. Okey, yang B, okey, 24 cm bagi setiap 4 blok. Okey, dia punya kadaran dia, okey, 78 cm bagi
13 blok. Okey, blok kayu. Okey, jadi itu dari segi kadaran dia lah. Okey, untuk bahagian ni kita tak perlu mengira sangat lah. Kita hanya mengeluarkan maklumat ni dalam bentuk kadaran. Okey, C. Terdapat 13 orang murid dan 13 orang murid lelaki dan 15 orang perempuan dalam setiap kelas tadika karya. Jika terdapat 65 orang murid lelaki di tadika karya, maka terdapat ni kadar dia. Okey, dia kata 13 orang murid lelaki, 15 murid perempuan. Okey, kadar dia apa? Okey, ini kita tulis 15 orang pelajar perempuan per 13 orang pelajar lelaki. Dia punya kadaran dia, kalau pelajar lelaki 65 orang lelaki, pelajar perempuan dia adalah 75 orang pelajar perempuan. Okey, jadi ni bentuk kadaran. Jadi untuk bahagian ni, soalan ni tidak memerlukan kita banyak berfikir lah. Kita hanya tulis dalam bentuk kadaran je. Tak dengar suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Putih. Dengar? Siapa yang tak dengar ni? Ucap. Dengar tak? Yang lain dengar? Macam mana? Tak, cikgu nak tengok kat mana dia punya tu. Okey, tak dengar. Okey, tak dengar. Dengar tak suara cikgu? Test cuba suara. Ya. Oh, dengar, alhamdulillah. Sekejap cikgu kuatkan speaker cikgu. Cikgu rasa cikgu dah adjust lah. Okey, yang tak dengar tu kalau pakai earphone lagi baik lah. Dia akan jelas lagi lah. Kalau pakai earphone ataupun kalau ada speaker external bluetooth ke macam mana, boleh. Kadang-kadang setengah telefon dia punya sound dia tak berapa nak clear kan. Okey, kita pergi masuk kepada bahagian seterusnya. Contoh yang ke-8. Bagaimana kita nak menentukan nilai yang diketahui dalam satu kadaran? Okey, mencari nilai yang Okey, kita pergi pada contoh yang ke-8. Okey, kita bincang pasal contoh lagi ni. Sana. Sebab tajuk ni dia berkisar tentang nisbah dan kadaran lah. Jadi dia suruh nyatakan dalam bentuk kadar macam tadi kan. Ada yang dia suruh cari nilai. Okey, kita ambil ni. Okey, sana. Okey, kita ambil contoh. Okey, kecilkan sikit makan ruang. Okey, tengok pada contoh berikut. Cukup tinggi ke mic. Okey, dia kata contoh ke-8 dia bagi dalam bentuk situasi. Dia kata kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. 2 kilowatt per jam. Berapakah kos untuk pengguna elektrik sebanyak 30 kilowatt? Okey, kita tulis dalam bentuk, cikgu lebih suka tulis dalam bentuk nisbah kalau soalan macam ni. Okey, tengok dia kata 43.6 sen. Okey, dia punya kadar dia adalah kita tulis dalam bentuk nisbah. Okey, bagi setiap 2 kilowatt per jam. Okey, dia punya kadar dia, cikgu tulis dalam bentuk nisbah. Dia punya kadar dia adalah bagi setiap 2 kilowatt penggunaan tenaga elektrik di rumah, maka kadar dia adalah 43.6 sen cas dia. Okey, bagaimana pula kos? Berapakah kos? Okey, daripada 2 kilowatt menjadi berapa? 30 kilowatt per jam. Okey, daripada 2 menjadi 30. Okey, maka 2 darab berapa 30? Siapa boleh bagi jawapan? 2 darab berapa 30? 2 darab 15, betul tak?
Kalau ataupun 30 bahagi 2 dapat 15. Maka 2 darab 15. Okey, 2 darab 15 sama dengan 30. Betul? Okey, jadi kalau 2 ni darab dengan 15 dapat 30, automatiklah 43.6 ni perlu didarab dengan 15, akan dapat berapa? Okey, dapat apa? 43.6. Okey, nanti kamu guna kalkulator. Okey, cikgu tunjuk contoh ha. Okey. 43.6, besarkan sikit ni. Okey. 43.6 darab dengan 15. Okey, 654. Kita dapat 654. Kita dapat okey, kita dapat di sini. Sini akan jadi 654 sen. 654 sen. Maka kita tukarkan dia dalam bentuk ringgit. Berapa? Tukarkan dalam bentuk okey, sekarang ni kita boleh bagi jawapan yang ni betul, yang ni pun betul, ataupun tukar dalam bentuk RM. Kalau RM apa? Okey, kita bahagi dengan 100 kan. 1 ringgit bersama dengan 100 sen. Maka kalau 654 sen bersamaan dengan 6 ringgit 54 sen. Kalau dalam bentuk ringgit. Okey, kamu cuba compare. Kamu cuba bandingkan. Okey, kaedah buku, kaedah unitari, ni kaedah yang pertama. Ini kaedah yang kedua, dan cikgu tunjuk ni adalah kaedah yang ketiga. Kaedah mana yang kamu rasa lebih simple? Okey, jadi kaedah yang lebih simple adalah dalam matematik, dalam soalan exam. Okey, kaedah mana tu tak penting kamu nak jawab. Yang penting kamu dapat menjimatkan masa. Lagi mudah. Jadi cikgu lebih suka guna kaedah dalam penyelesaian masalah ni, nak mencari nilai yang kita tak tahu ni. Cikgu lebih suka susunkan maklumat ni dalam bentuk nisbah. Sebab apa cikgu susun dalam bentuk nisbah? Supaya apa-apa yang berlaku di sebelah kiri, benda yang sama akan berlaku di sebelah kanan. Okey, sebelah kiri daripada 2 kW menjadi 30 kW. Dia kata sini. Okey, kan ni rate untuk 2 kW. Berapakah untuk 30 kW? Maka daripada 2 menjadi 30. Maka 2 akan darab dengan 15 dapat 30. Maka yang ni pun akan darab 15. Tu dapat 654 sen. Direct dapat. Tak perlu kira memanjang macam ni. Okey. Jelas kan? Okey, cikgu tunjuk. Kita akan jumpa lagi banyak lagi situasi lepas ni berkenaan dengan kaedah ni. Cikgu lebih suka guna kaedah yang ketiga. Dia lebih simple, lebih menjimatkan masa berbanding guna kaedah unitari atau kaedah kadaran. Sebab dalam matematik jalan kerja tak penting, yang penting jawapan. Okey, kita tengok pada contoh yang ke okey, ni 4.3b. Okey, 4.3b. Okey, 4.3b. Hari ni ramai ya? Ramai ni. Ramai. Bagus, alhamdulillah. Okey, kita pergi pada contoh yang 4.3b. Okey, kita ambil terus ni. Okey, cikgu copy siap-siap untuk dua. Sebab dia mungkin tak muat kan. Copy siap-siap. Okey. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey. Okey.
Soalan 1 4.3 B kan. Okey, dia kata terdapat 20 orang pemain dalam 8 pasukan rugby. Okey, yang minta satu kali lipat. Tentukan bilangan pemain 2 pasukan jika pasukan punya bilangan. Okey, cikgu lebih suka guna kaedah cikgu lah. Okey, kamu soalan 1 kamu guna kaedah ni lah, lebih mudah. Kamu guna kaedah nisbah. Okey, dia kata 200 orang pemain pemain bagi setiap 8 pasukan. Guna bentuk nisbah. Sebab apa yang berlaku di sebelah kiri akan berlaku benda yang sama di sebelah kanan. Itu konsep nisbah. Sebab tu jaga letak nisbah di sini. Ataupun dari segi kadar dia 200 pemain 8 pasukan. Okey, soalan dia kata tentukan bilangan pemain jika 2 pasukan. Okey, sekarang ini bilangan pasukan berkurang daripada 8 menjadi 2. Betul tak? Okey, bilangan pasukan ni daripada 8 pasukan menjadi 2 pasukan. Apa yang berlaku di sini? Berlaku punya pengurangan. Okey, bila berlaku pengurangan, kalau berlaku pertambahan di sini, berlaku dia darab. Tapi kalau pengurangan macam ni, dia bahagi. Okey, 8 bahagi berapa? Dapat 2. 8 bahagi berapa dapat 2? Kamu boleh tahu 8 bahagi 4 kan. 8 bahagi 4 dapat 2, betul tak? Kamu congok ya. 8 bahagi 4 dapat 2, betul tak? Kita guna kaedah. Okey, 8 bahagi 4 dapat 2. Automatik pasangan dia pun akan bahagi 4. 200 bahagi 4 berapa? 200 bahagi 4. Ada kalkulator? Siapa ada kalkulator? Cikgu malam ni cikgu tak standby kalkulator luar. Ada kalkulator? 50. 40. Berapa puluh? 50. Okey, 50. Maka bermaksud 2 pasukan adalah 50 orang pemain. Itu nisbah dia. Maksud soalan dia nak apa? Tentukan bilangan pemain. Maka inilah jawapan dia. Okey, inilah jawapan dia. Okey, soalan yang kedua. Kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Soalan kata, dalam ujian segak semasa PJK, Amir melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali. Okey, tulis dalam bentuk nisbah. 60 kali bagi setiap 3 minit kan. Okey, 60 kali bagi 3 minit. 3 minit dia punya rate dia, kadar dia. 60 kali bagi 3 minit. Okey, soalan dia, berapa kali tekan tubi oleh Amir dalam masa 5 minit? Okey, daripada 3 menjadi 5. Okey, ni berlaku pertambahan, betul tak? Okey, jadi kamu kena kira lah 3 darab berapa dapat 5. Ataupun 5 kalau kita nak reverse balik, kalau kita tak tahu kan. Okey, kalau kita tak tahu 3 darab berapa cikgu dapat 5, kita bahagi 5, kita cuba reverse balik. 5 bahagi dengan 3 akan dapat darab berapa sini? 1. Okey, kita akan dapat 1.6667. Okey, jadi kamu ambil 2 titik perpuluhan. Okey, kita ambil 2 saja titik perpuluhan, ambil 100. Dan nombor yang kedua ni titik puluh. Okey, panjang kan? Okey, jadi kita ambil 2 titik perpuluhan saja. Lepas tu yang 6 yang kedua 6 ni kita bundarkan jadi 1.67. Okey, kita darab. Maka ataupun kamu ambil 1. Berapa tadi? 1.666. Ambil 3 titik perpuluhan tak apa? Ambil 3 titik perpuluhan. Tak. 5 bahagi 3. Tiga tak jelas ni. Okey, 5 bahagi 3.
1.6 apa? Kalkulator ni betul tak? 1.666. Okey, 1.6667 kan? Okey, kamu ambil 3 titik perpuluhan lah. Nak selamat ambil 3 titik perpuluhan. Tak apa. Kita tak padam lah. Jadi kita tulis di sini. Okey, 3 darab 1.6667. Kita bundarkan. Dia ada 1.66667 kan. Jadi kita ambil 3 titik perpuluhan 1.667. Dapat 5. Cuba kamu darab 3 darab 1.667. Dia akan dapat, mungkin dia akan dapat 4.9999. Jadi dia sama dengan 5 lah. Jadi kalau sebelah sini darab 1.667, automatik lah sebelah sini pun darab 1.667. Maka dapat berapa kali? Okey, dapat berapa kali? 60 kali 1.667. Ada kalkulator? Berapa dapat? 5.99. Okey, bundarkan terus. Tak ada titik perpuluhan. Berapa? 335. Okey, darab 1.667. 60 kali 1.667 100 kan? Betul tak? 100 kalau macam ni kita bundarkan sama dengan 100 kan? Okey. Betul tak kalkulator kamu? Ke kalkulator cikgu salah? Cikgu dapat 100. Dia dapat 100.02 bersamaan dengan 100 kan? Maka di sini kita dapat sama dengan 5 minit bersamaan dengan 100 kali. Okey, maka inilah jawapan dia. Tadi sebab kita dah perpuluhan kan, kita dapat perpuluhan panjang ni. Jadi kita bila jawapan ni kita bundarkan. Sebab kalau pumping, kalau dia panggil tekan tubi ni, dia tak ada point-point. Dia kira turun 1 habis. Dia tak ada kira turun 0.2 tak ada. Jadi kita bundarkan. Kalau ikut jawapan dia 100.02. Jadi kita bundarkan, kita buang ini. Ambil 100 je. Jadi 100 lah kita dapat. Maka tekan tubi yang dilakukan oleh Amir dalam tempoh 5 minit adalah 100 kali. Okey. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey, seorang peladang menanam 3 pokok cili kita tulis siap-siap rate dia. Okey. 3 pokok bagi 0.5 meter persegi keluasan dia. Okey. Bagi setiap 0.5 meter persegi 3 pokok yang ditanam. Okey, berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang dalam kawasan 85 meter persegi? Maksudnya okey, daripada 0.5 terus menjadi 85 meter persegi. Maka soalan dia daripada 0.5 menjadi 85, dia darab berapa? Okey, darab berapa? Nak tahu dia darab berapa? 85 dibahagikan dengan 0.5. 85 bahagi dengan 0.5. Berapa? 170. Orang lain cuba kira lah. Sebab cikgu tak kira dah ni. Cikgu kira ikut apa yang diberi. 107. Okey, 170 betul. 0.5 darab 170 dapat 85. Macam mana nak dapat 170? Kita reverse balik. 85 bahagi dengan 0.5 akan dapatlah 170. Okey, sama juga ni. Kalau di sini darab 170, maka 3 pokok pun akan darab 170. Maka dapat apa? 170 darab 3 berapa? Siapa yang bagi jawapan kat cikgu tadi? Fasha. Okey, 510. Maksudnya 510 pokok bagi 85 meter persegi. Maka inilah jawapan dia. Soalan nak yang ni lah. Okey.
Okey, kalau tengok pada mahir diri 4.3, okey, kita pergi pada contoh mahir diri 4.3, soalan pertama. Okey, soalan pertama. Okey, tulis satu kadaran bagi setiap situasi berikut. Wakilkan maklumat yang hendak dicari dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okey, Puan Jamilah menggunakan 75 minyak zaitun dan 50 cuka untuk membuat perapan. Okey, tulis terus dalam bentuk nisbah. Okey, soalan pertama. Okey, dia kata 175 mililiter untuk minyak zaitun. Okey, minyak zaitun. Okey, dia punya nisbah dia 50 ml bagi cuka. Okey, cuka. Berapakah isi padu cuka yang diperlukan jika Puan Jamilah menggunakan 300 minyak zaitun? Okey, minyak zaitun ni daripada 175 menjadi 300 mililiter. Maka berapakah di sini? Okey, kita kena tengok 175 menjadi 300. Maka dia darab berapa? Okey, dia darab berapa? Nak tahu dia darab berapa? 300 bahagi dengan 175 berapa? Berapa Fasha? 300 bahagi 175. Kalkulator yang lain cuba. Satu banyak. Okey, 1.174. Betul? Betul Fasha? Tiga titik puluhan kau berapa? Selepas 4 ada nombor tak? Selepas 4. Sebab cikgu nak bundarkan yang 4 ni. Okey, 28. Okey, jadi kalau kita bundarkan 4 ni dia tak berubah lah. Okey, jadi 175 darab 1.174. Belakang ni 285. Okey, tak apa. Jadi cuba Fasha darab balik. 175 darab 1.174. Dapat tak 300? Ataupun dapat kurang sikit-sikit perpuluhan? Cuba darab. Kita nak buktikan betul tak dia punya ni. Cuba darab. Kakak Nuha, Salehah, Maisat. Cikgu nak ambil kalkulator. Kita tak nampak. Cepat. Kakak Nuha. Okey, dapat Fasha? Kira. Okey, 300 bahagi dengan 175 akan dapat nilai di sini. Bahagi 175. Okey, 1.7 bukan 1.7 balik. Silap dengar ni. 1.7 14 kan. Okey. Betul. 1.714. Jadi okey. Jadi cuba kamu darab 1.714 darab dengan 175. 175 darab dengan 1.714. Okey, kalau kita darab kita akan dapat 299.95. Maksudnya dia memang menghampiri dengan 300 ml lah. Kalau dalam botol ni 299.95 ni bersamaan dengan 300 ml lah. Kalau tengok sekatan dia tu dia lari sikit lah. Sangat sikit. Satu titik pun tak sampai.
1/2 titik pun tak sampai 0.5 ni, 0.05 ni. Jadi dia bersamaan dengan 300 lah. Jadi sama juga di sini. Kalau di sini darab 1.714, maka di sini pun ada darab 1.714. 50 darab 1.714 berapa? 1.1714. Okey, dapat. Okey, jadi dapat 85.7 ml. Nantilah jawapan dia. Okey ya. Nanti kalau dalam matematik perpuluhan ni, kalau cakap 0.1 beza 0.1 tu kira plus minus tu tak apa. Jadi kalau contohnya skema bagi 85.8, tapi kamu bagi 85.7, dikira betul plus minus 0.1 kan. Jadi inilah jawapan dia. Jadi kalau minyak zaitun 300 ml bermakna tukar 85.7 ml. Okey, kita pergi pada soalan B. Soalan 1B. Okey, dia kata, kita ambil warna. Okey, soalan B. Seorang ahli meteorologi menggunakan tolak hujan. Tolak hujan ni adalah satu alat untuk mengukur air hujan lah. Dia punya ada. Okey, menyukat air hujan di sebuah bandar. Dia mendapati jumlah hujan yang terjadi bandar adalah 7.8 mm. Okey, kalau dia kata 7.8 mm milimeter dia punya ketinggian air dalam tolak ni lah, dalam masa 3 jam. Disebut dia dalam bentuk 3 jam. Jika hujan turun pada kadar yang sama, berapakah lama hujan turun kalau mencapai, okey, kalau dia kata daripada 7.8 mm menjadi 11.7 mm. Okey, maksudnya berlaku peningkatan kadar arah air kan. Jadi berapa jam? Dari segi kadar rate dia. Okey, jadi untuk nak tahu di sini 7 darab berapa jadi 11.7, payah kan? Payah. Jadi kita kena reverse balik. 11.7 bahagi ni kaedah dah. Okey, kita tak tahu 7 darab berapa mai sini. 7 darab berapa 11.7? Tak tahu juga perpuluhan. Okey, jadi kita bagi 1.5. Okey, dapat 1.5. Betul. 11.7. Okey, bahagi. Okey, dapat 1.5. Okey, maksudnya kita darab 1.5. 7.8 darab 1.5 dapat 11.7. Maka 3 jam pun darab 1.5 akan dapat. Okey, dapat 4.5 jam. Maka jawapannya adalah dia nak berapa masa kan? Berapa lama hujan akan turun untuk mencapai ni? Maksudnya hujan 4.5 jam baru dia akan capai 11.7. Okey. Okey, kalau terputus lagi kamu join balik lah. Join balik meeting. Join balik ikut link yang kita bagi tadi, sebab dia masa dah habis. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Mahir diri. Okey, cikgu pergi pada page yang seterusnya. Okey. Dia merupakan mesin ringkas daripada roda bergigi. Apabila gear yang besar gear besar diputar 4 kali. Okey, dia tulis ni dalam roda. Okey, kita kawan lah. Okey, dia kata kalau 4 kali gear besar, 4 kali gear besar, ini gear yang besar. Okey, nisbah dia 18 kali gear kecil. Yang kecil kita tulis besar kecil lah. Gear besar berpusing, 4 kali gear besar berpusing, 18 kali gear kecil akan berpusing. Okey, soalan dia, berapa kalikah gear besar akan berpusing sekiranya gear kecil berpusing 50? Okey, di sini gear kecil daripada 18 berubah menjadi 54 kali. Okey, jadi berapa kali gear besar? Jadi kita kena tahu dah rate pembesaran bagi gear kecil ni. Okey,
Okey, 18 pergi kepada 54, maka dia darab berapa? Okey, nak tahu dia darab berapa, bahagi balik, reverse balik. Berapa? Dapat dia. Ha? 54 bahagi 18. Ha? 3. Okey, bagus. 3. 18 darab 3 dapat 54, maka 4 pun darab 3. Jadi 22 12 kan? 12 kali dia besar. Okay, soalan ni dia besar akan berisi pada 12 kali. Okay, menjawablah untuk soalan ni. Okey, soalan nombor 3. Okey, seorang tukar kebun mengambil setengah jam untuk memotong rumput. Okey, mengambil masa setengah jam memotong rumput dan membuang rumput di halaman rumah mana berukuran. Okey, dia kata setengah jam. Setengah jam ni bersamaan dengan 30 minit. 30 minit bagi kawasan 20 darab 15 meter. 12 meter, 15 meter. Berapa keluasan ni? 20 kali 15. Okey. Berapa? 300 kan? Maksudnya kalau 300 meter persegi dia punya rate dah. Okey, bagi setiap 30 minit dia boleh measure rumput seluas 300 meter persegi. Okey, itu dia punya kadar yang kita kena tahu dulu lah. Okey, tukang kebun diberi upah okey, dia diberi upah 30 ringgit setiap jam. Okey, upah dia okey, RM 30 ringgit per jam. Okey, nanti kita simpan dulu. Okey, berapakah upah yang diterima jika dia membersih halaman rumah berukuran 40 kali 30? Okey, 40 darab 30. 40 kali 30 berapa? Okey, 1200 meter persegi. Okey, jadi soalan dia kan ada bising. Okey. Sekejap. Jangan duduk kacau waktu habis duduk mengajar. Okey. Okey. Okey, kita sambung. Okey. Kalau dia kata kalau 300 meter persegi dia mengambil masa 30 minit, betul tak? Jadi kalau daripada 1200 daripada 300 kita tak payah ambil ukuran 20 kali 15 lah, 40 kali 30, kita ambil ukuran total dah. 300 menjadi 1200. Maka dia darab berapa? Siapa? Okey, 300 darab berapa? 1200 ataupun 1200 bahagi dengan 300. Berapa? 4. 4 Okey, 4. Jadi 300 darab 4 dapat 1200. Jadi 1200 maka 30 pun darab 4. 30 darab 4 berapa? 120. Okey, 120 minit. Betul tak? 120 minit bagi 1200 meter persegi. Tapi dia soalan tak minta okey berapa minit kah
yang perlu disiapkan untuk menyiapkan 1200 meter persegi. Dia soalan tanya macam tu. Soalan dia tambah lagi. Okey, kalau dibayar upah sebanyak RM30 sejam, maka berapakah yang dibayar, yang dia terima? Okey, 120 minit bersamaan dengan berapa jam? Kalau 1 jam sama dengan 30 minit, betul tak? Kalau 1 jam bersamaan dengan 1 jam sama dengan 60. Kalau 2 jam bersamaan dengan 120 minit. Maka 120 minit ini bersamaan dengan 2 jam. Jadi 2 jam didarab dengan RM30 sejam. Maka dia perlu darab dengan RM30 per jam yang dibayar. Dia ambil masa 2 jam. Kos upah dia adalah RM30 sejam. Maka berapakah yang diterima? Maka yang diterima adalah 2 darab 30. Jadi dia dapat RM60 bagi projek ni lah, untuk dia siapkan mesin rumput ni. Jadi soalan nak berapakah kadar upah yang dia terima kan? Okey, RM60. Dapat RM60. Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Ada lagi tak? Kita perlu kita sambung. Okay, kalau tengok pada buku teks, kawan-kawan yang lain tak masuk terus. Nanti bagi tahu kawan-kawan, kalau tiba-tiba terputus macam ni, bukan bermaksud cikgu dah habis kelas. Bukan, dia bermaksud kita punya timing Webex ni dah habis dia punya masa dia. Dia bagi masa 50 minit saja untuk satu sesi. Okey. Untuk latihan 4.3B dan 4.3 mahir diri 4.3. Okey, kita dah bincang dah hari ni. Okey, untuk next okey. Sekarang berapa minit? Okey, cikgu rasa yang ni kita akan sambung pada next sesi. Okey, tak apa. Kita akan sambung pada next sesi. Untuk hari ni, okey, untuk hari ni okey, kita masuk tajuk kadaran. Cikgu cerita tentang kadaran, hubungan antara satu kuantiti dengan kuantiti yang lain, satu unit dengan satu unit yang lain. Okey. Jadi 4.3A kamu cuba buat 4.3A. Okey, cikgu dah bincang tadi. Dan 4.3B. Okey, 4.3B guna kaedah yang cikgu tunjuk tadi. Tak perlu guna kaedah unitary, kaedah kadaran. Ni ada satu lagi kaedah ni, kaedah pendarapan silang. Maksudnya kaedah yang cikgu tunjuk, yang cikgu tunjuk tu maksudnya kaedah yang keempat lah. Kaedah yang lagi simple lah daripada tiga kaedah ni. Nanti untuk next sesi kita akan bincang perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran. Hubung kait antara tiga ni kita akan rungkaikan terus pada next sesi, insya-Allah. Untuk sesi ni buat 4.3B dan 4.3 mahir diri. Boleh nak? Okey, kelas kita setakat tu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas kita next kelas. Nanti juga akan maklumkan pada hari apa. InsyaAllah boleh lah. Untuk insyaAllah untuk next kelas cikgu cuba akan habiskan lah tajuk ni. Kita akan habiskan tajuk ni 4.4 ni, kita akan habiskan terus tajuk nisbah. Okey, setakat tu saja kelas kita pada hari ni. InsyaAllah kalau panjang umur kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.